Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para sahabat. Alhamdulillah bertemu kembali kita untuk pengajian Iqra kita. Seperti yang dijanjikan pada minggu lepas ya para sahabat, minggu ini kita akan bertemu ataupun berkenalan dengan ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid kita selain daripada makhraj dan juga sifat huruf, ilmu tajwid kita sebagaimana yang disebut adalah mad asli. Mad asli ya. Saya akan tunjukkan di sini mad asli dan juga nanti kita akan bertemu juga dengan mad arid disukun. Okey, kita lihat dulu apa rupanya mad asli ni. Memang kita dah tunjuk ya minggu lepas, tapi kita nak ulang. Okey. Cuba lihat pada halaman kita. Ya. Mad asli ya. Kita tengok, jika kita tengok di sini, dia letakkan dot ni bermaksud apa-apa saja huruf boleh. Berbaris atas ya, berbaris fathah dan selepasnya wajib ada alif. Alif ni tak ada apa-apa baris padanya. Itulah mad asli ya. Dibaca 2 harakat. Okey, mad asli ni sebenarnya ada 3. Tapi ini bentuk pertama yang kita jumpa ya. Mad asli yang berbaris atas ya, seperti hari ini mad asli yang berbaris bawah dan juga mad asli yang berbaris depan ya. Kita akan ada bertemu dengan 3 bentuk mad asli ya. So ini bentuk yang pertama, dibaca 2 harakat, di mana kedudukan mad asli ini bebas pada permulaan perkataan, pada pertengahan perkataan dan juga pada akhir perkataan. Malah ketika nak waqaf, ketika nak stop ya, nak berhenti pun ada mad asli, dan ketika kita nak sambung, nak wasal juga ada mad asli. Nampak? Dia ni sangat meluaslah, senang nak cari ya. Satu hukum yang sangat asas ya, dibaca 2 harakat. Okey, mari kita tengok ya, kita baca sama-sama halaman ini. Okey. Kita nampak macam ni, panjangnya 2 harakat ataupun yang disebut sebagai 2 ketuk ya. Ma, macam itulah. Dia tak boleh ma. Dia tak boleh pendek sangat ya. Kalau ma pendek sangat. Ma, macam tu ya. Ha, za, la, ka, na, ra. Cara dia. Kalau ma terlampau pendek, ma. Itulah lenggok ya. Kata lenggok ataupun bunyi mad asli. Senang saja. Mad asli ni ada 3 nama selain daripada mad asli ya. Selain daripada mad asli, ada juga setengah orang suka menyebut dengan mad tabi'i. Dia jugalah. Kalau kemelayuan tu mad tabi'i lah ya. Mad tabi'i dia juga, mad asli pun dia juga, ataupun mad zati. Ada 3 nama. Pilihlah yang biasa orang sebut, sama ada mad asli ataupun mad tabi'i. Mad zati tu mungkin orang kurang menyebutnya, tetapi ia mempunyai 3 nama ya, yang bebas kita nak gunakan yang mana-mana saja. Okey, ini baris yang sangat penting ya. Selepas ini kita dah masuk kepada hukum mad arid disukun. Mad arid disukun dia begini. Dia dah ada mad asli, wajib ya. Wajib ada mad asli, lepas tu wajib ada 1 huruf saja. Baris ni tak kisahlah. Nak baris atas ke baris bawah, baris depan tak kisah. Yang penting selepas mad asli tadi ada 1 huruf saja. Dia bersamalah ni. Selepas mad asli 1 huruf saja, selepas mad asli 1 huruf saja, selepas mad asli 1 huruf. So ini semua nanti itu dia panggil hukum mad arid disukun. Berbezanya mad arid disukun dengan mad asli ni, mad asli tadi ketika nak berhenti pun boleh, ketika nak sambung pun boleh. Okey. Tetapi mad arid disukun ketika berhenti sahaja barulah wujud ataupun timbul hukum mad arid disukun. Jika kita tak nak berhenti, maka yang ada hanya mad asli. Okey? Okey, kita tengok cara bacaannya ya. Kita sama-sama. Tak. Okey. Jika kita baca begini, ba, ta. Di mada akhir, huruf ta ya. Jika kita membaca akhir ya, baris akhir, bermakna kita belum nak berhenti lagi. Maksudnya ba, ta, ta. Maksudnya kita nak sambung. Itu tips dia yang kita kena faham. Tetapi jika kita nak berhenti di sini, huruf akhir ni wajib kita matikan, wajib kita sukunkan. Maksudnya apa? Tak boleh bunyi dah ta, tak boleh, sebab ta tu berbunyi kerana dia berbaris ya. Jadi kita kena buang baris dia. Maksudnya matikan baris dia, sukunkan. Jadi dia akan menjadi, asalnya tadi ba, ta, ba tadi 2 harakat, mad asli, ta tadi pendek ya. Tetapi jika kita nak berhenti di sini, ba tadi yang asalnya 2, dia boleh menjadi lebih panjang, sama ada kepada 4 ataupun 6 harakat. So dia akan menjadi bat. Nampak tu, nampak panjang dia. Ta, ba,
tab. Hujung ni terpulanglah kalau ada hams ataupun hamas terpulang. Kalau ada qalqalah lah dia, ya. Thab. Kalau tak, thaba, ya. Nara, naw. Itulah hukum mad arid disukun. InsyaAllah pada kali ini akan saya bawakan surah yang mempunyai mad arid disukun, ya. InsyaAllah. Jadi kita habiskan halaman kita. Kita akan pergi kepada seterusnya. Dan di sini kita telah bercampur aduk lah macam-macam, ya. Okey, ni tanah. Tanah tak ada mad asli, ya. So dia pendek lah. Tanah pun pendek, tan. Senang, ya. Tak ada mad arid disukun, tak ada mad asli macam ni, senang. Tan. Kita matikan nun, tan, ya. Ini bandingkan yang ini dengan yang ini, ya. Ini di sini ada mad asli. Ta baris atas dengan alif mad asli, di sini tak ada, ya. So di sini tanah, tan, ya. Tanah, apa? Tanah. Beza bunyi ta di sini dengan di sini, ya. Sini tanah, ni tanah. Itu cara, ya. Bila nak berhenti, tan. Pak dia lebih panjang, ya. Okey, ini pun sama. Nata, ya. Nata. Beza, ya. Di sini ada mad asli, sini tak ada, ya. Nata, nat. Nata, nat. Itulah hukum mad arid disukun, ya. Okey, ya ba sampai kat di sini, ya. Ya ba. Pak beza, ya. Lepas tu ya ba. Baya. Ni ya kita dah sebut sebelum ni, ya. Ya di hujung selalunya tidak bertitik, dia huruf ya, ya. Okey, baya, bai. Matikan ya, bailah. Baya, pak beza ni baya, ni baya, bai. Cara nak berhenti tu yang berbeza, ya. Ni apa? Bayana, bayan. Semua pendek. Senang cerita. Kalau tak ada mad asli, pendek je. Ya, bayana, bayan. Bayana, bayan. Kenapa ni tak jadi panjang macam ni? Syarat untuk menjadi mad arid disukun, selepas mad asli wajib ada satu huruf saja. Tapi kat sini dah ada dua huruf dah. Ada huruf ya dengan huruf nun. So dia di sini tidak berlaku mad arid disukun sebagaimana yang berlaku sebelum-sebelum inilah, ya. Ni. Okey, kita tengok. Kedudukan mad asli itu, ya, untuk menjadi mad arid disukun, kedudukan mad asli mesti pada ni sebelum huruf akhir. Macam ni ni mad asli betul dah. Tapi dia ada ya, dia ada nun, huruf akhir nun, ya. So itu tak jadi. Kita bezakan dengan ini. Bayana, ya, tengok, ya, ya adalah mad asli sebagaimana yang tadi atas dia. Lepas tu ada satu huruf je. Ini yang menjadi mad arid disukun. Bayan. Bayana. So di sini nak berhenti bayana. Di sini akhirnya ada alif lah pula. So akhirnya apa? Ada mad asli. So kita dah cakap tadi, mad asli tu boleh duduk di permulaan, di tengah ataupun di akhir. So yang ini tadi di permulaannya pun ada mad asli. Ya, ba ada mad asli, na juga ada mad asli. Jika berakhir dengan mad asli, mad arid disukun tak jadilah, ya. So dia jadi mad asli biasalah, ya. Okey. Abada. Qalqalah kubra, ya. Abada. Ni pun tak ada mad arid disukun. Sebab apa? Selepas mad asli ada dua huruf. Tak boleh, ya. Dia tidak menjadi. Ini abada. Ni baru jadi. Abad. Ni yang sukar ni, ya. Yang sukar orang nak nampak macam ni, ya. Okey. Abada. Jika akhirnya mad asli, nak baca terus pun dengan berhenti sama, tidak berubah, ya. Itu. Dan kita sambung lagi. Rahama. Ra tu tafkhim, ya, tebal. Raham. Matikan dia, senang. Rahama. Raham. Ni mad asli tapi tidak menjadi mad arid disukun. Kenapa? Sebab syarat untuk menjadi mad arid disukun selepas mad asli wajib ada satu huruf sahaja. Raham. Ra tu mad asli lah, ya. Okey, lepas seterusnya rahama. Di sini yang menjadi mad arid disukun. Kedudukan mad asli tak boleh kat depan macam ni, ya. Dia mesti selepas mad asli satu huruf je. Maksudnya kedudukan mad asli ni mesti dia tak boleh lah akhir macam ni tadi. Ni betul dah mad asli akhir tapi tak ada huruf lain, tak boleh. So kedudukan mad asli tu akhir tetapi syarat dia mesti ada satu huruf lain baru dia menjadi mad arid disukun, ya. Rahama.
Raham. Dia jadi panjang macam tu ya. Ra tafkhim. Di sini mad asli, tetapi jika berhenti pada perkataan ini yang pada mad asli tadi menjadi panjangnya 4 ataupun 6 yang dipanggil mad arid disukun ya. Ni rahama, permulaannya mad asli, akhirnya juga mad asli. So di sini tidak ada mad arid disukun. Ini sebenarnya halaman ni dah complicated sebenarnya ya. Kita cuba ambil satu lagi halaman ya. Sebelum saya bawakan surah yang mempunyai mad arid disukun ya. Kita teruskan di sini. Thabata, thabat. Mad asli di sini, berhenti di sini, ada sifat hams ya. Thabata, ada mad asli, waqafnya thabat. Di sini ada mad arid disukun ya. Bila kita nak berhenti dan di hujungnya ada sifat hams lah, terpulang. Sifat akhir tu nak hams ke qalqalah ke, terpulang kepada huruf lah apa yang ada ya. Okey. Thabata. Waqafnya pun sama. Thabata. Kenapa? Sebab ini memang mad asli dah, tapi akhirnya ada mad asli. So jika berakhir dengan mad asli semata-mata, baca berhenti ke nak sambung ke tidak berubah ya. Di sini berubah. Di sini berubah jugalah daripada bata jadi bat ya. Di sini ada mad arid disukun, tapi di sini sama ya. Nak baca sambung pun sama dengan nak baca berhenti ya. Okey. Di sini apa yang akhir ya? Bata. Okey. Thabata. Ni pun sama ya. Sini ada mad asli, akhirnya ada mad asli juga. Bila ada akhirnya mad asli lah tidak menjadi mad arid disukun. Okey. Zabada, matikan dal. Kalau kita nak berhenti zabad. Di sini ada hukum mad asli, di sini ada qalqalah kubra jika kita nak berhenti atau nak waqaf ya. Zabada, ada mad asli, berhentinya zabad. Di sini ada mad arid disukun dan ada de adalah qalqalah kubra. Zabada, ada mad asli, ingat bila akhirnya mad asli tak ada huruf lain dah. So sama je. So memang mad asli je ya, tak ada macam ni tadi ya. Sifat qalqalah pun tak jadi. Di sini ada qalqalah ya, tetapi bila huruf dal itu dalam bentuk mad asli, qalqalah pun tak ada ya. Okey. Zabada ni pun sama. Sini ada mad asli, akhirnya mad asli. So nak berhenti ke nak terus ke tetap sama dengan mad asli, tidak melahirkan sifat qalqalah dan tak ada mad arid disukun ya. Tawaba, tawab, mad asli dan berhentinya ada qalqalah kubra. Tawaba, tawab. Di sini ada mad arid disukun. Asalnya mad asli tapi berhenti, dia menjadi mad arid disukun dan ada qalqalah kubra. Tawaba, mad asli. So tidak berubah ya. Tawaba. Dia pun sama. Akhirnya mad asli lah, dia tidak berubah dan tidak berubah menjadi mad arid disukun ya. Jahada, jahad. Mad asli. Waqaf di sini ada sifat qalqalah kubra. Fa'ala, fa'al, ada mad asli ya. Thaqala, thaqal, ada mad asli. Kataba, katab, mad asli di sini dan sini berhentinya ada qalqalah kubra. Okey. Nasa'a, nasa'a, nasa'. Tu cara ya, mad asli ya, matikan hamzah sa ya. Talaba, talab. Di sini mad asli, di sini waqaf ada qalqalah kubra. Ghazawa, ghazaw. Di sini ada mad asli. Yang lain tak adalah, waw tak ada sifat ya. Alama, apa bunyi ain ya? Alama, alam. Ada mad asli kat situ. Hasada, hasad, mad asli. Waqaf di sini qalqalah kubra. Na'ama, na'am, bunyi ain ya di mad asli. Lahaba, lahab, mad asli. Ini sama ya, mad asli ya, sama dengan alif ni. Ni alif tegak sebab cantum dengan nun. Cantum alif pun tegak, tapi bila lam bercantum dengan alif, dia tak boleh tegak lah, nanti tak jadi. Sebab ini kita panggil penulisan lah ya, seni penulisan di dalam Quran ya. Lahab. Okey. Dalala,
Dhalal. Ini ada mad asli, ni ada dua lam ya, lal, pendek saja tidak ada apa-apa. Na, bawah ya. Na. Tengok akhir dengan mad asli, mad asli jugalah dia. Na. Mad arid disukun ada di sini ya. Apa di sini? Na. Di sini juga ada mad arid disukun ya. Tengok mad asli ya. Mad asli tu mesti last, hujung, lepas tu ada satu huruf. Itu syarat dia. Na. Ini mad asli. Na. Juga ada mad arid disukun. Dan saya nak tunjukkan satu lagi perkara. Di sini sangat penting ya. Ini satu ilmu yang baru. Okey. Kita tengok ni. Para sahabat tengok. Di sini ha alif ya. Panjang alif dia kan. Ha. Lepas tu dia letak tanda sama juga. Lepas tu ha. Lepas tu alif pendek. Alif pendek, alif cuit. Ya. So alif ni sama dengan alif pendek ni. Ya. Ha. Di sini dua harakat mad asli. Di sini juga dua harakat mad asli. Okey. Ini hamzah. Lepas tu di sini juga dia tak tanda besar sama juga ya. Hamzah. Ini tak ada beza lah ni. Jangan sebut alif hamzah ya. Huruf hamzah, nur hamzah. Bacaan dia pendek ya. Ni pun pendek ya. Tetapi hamzah ni tadi. Tak kisahlah hamzah ni ke hamzah ni. Walaupun dia ambil contoh hamzah ni ya. Tak kisahlah. Bila dia letak alif, bacaannya dua harakat lah. Macam ni tadilah. Ya. Okey. Sila dengar perkara baru ya. Ni ada bertambah satu lagi ya. Saya hanya nak tekankan yang di sini saja atas ni. Ini ha, ini mad asli ya. Walaupun alifnya berbeza, alif panjang ya, alif panjang ni alif pendek. Ini namanya alif mamdud ataupun alif mamdudah. Yang alif pendek adalah alif maqsurah. Okey, itu satu. Ini tadi kata hamzah ya, hamzah, ini pun hamzah ya. Ini pendek ya. Ya, ni macam huruf lain lah macam ni. Ini pendek lah. Ini pendek ya. Tapi bila diletak alif terus menjadi dua harakat ya. Tetapi di sini untuk hamzah bukan mad asli. Ini hukumnya dipanggil mad badal. Dah ada hukum baru dah di sini ya. Sebelum ni kita kata untuk menjadi mad asli ada 3 perkara. Hurufnya, baris atasnya, sebab kita baru belajar baris atas. Nanti kita ada mad asli yang baris bawah dan baris depan. Tapi buat sini kita kata, so baris atasnya dan selepasnya wajib alif. Alif tu tak ada baris, tak ada apa-apa ya. Tetapi hari ini bertambah satu lagi ilmu, hamzah. Lepas tu ada alif yang dibaca dua harakat, kita tak panggil mad asli. Seronok belajar ni ya. Ini dipanggil mad badal. Badal bermaksud ganti ya. Cukup. Itu cukup ya. Ini antara ilmu lah. Ilmu Al-Quran kita kata ya. Jadi kita nakkan ilmu ni. Okey. Sekarang ni kita kata alif panjang tadi apa? Alif panjang tu alif mamdud pun boleh. Alif mamdudah pun boleh. Alif pendek tu dipanggil alif maqsurah. Ya. Alif maqsurah. Maqsurah maksudnya ni mamdud bahasa Arab lah ya. Panjang tu bahasa Melayu. Alif maqsurah. Maqsurah tu bahasa Arab lah ya. Kalau nak cakap alif pendek, alif calit, alif baby, macam-macam lah. Ustazah tu alif calit, alif pendek, alif baby, apa-apalah, tapi tu Melayu, kita nak Arab dia. Belajar ni sebenarnya membaca Al-Quran pun kita dituntut membaca dengan bunyi lahjah. Lahjah tu bunyilah telok. Kita nak sebenarnya Allah mengesyorkan Allah nak sebenarnya kita membaca Al-Quran dengan lahjah Arab ataupun dengan telo Arab, dengan bunyi Arab tu ya. So belajar ni pun ilmu ni kita naklah istilah Arab ni tadi. So hari ni kita dah belajar beberapa perkara. Kenapa saya perkenalkan alif maqsurah ni? Sebab di dalam Al-Quran kita ada dua alif yang ni lah. Alif panjang tadi dengan alif pendek. Ibaratnya tadi panjang, ni panjang, satu lagi dipendekkan. Inilah, ni alif panjang, alif mamdud atau mamdudah. Ini alif pendek, alif maqsurah ya. Memang sebab di dalam Al-Quran kita kedua-dua alif ini ada. Sebab itulah saya perkenalkan dia. Okey, satu. Dan Al-Quran kita yang penting, saya nak tunjuk. Al-Quran kita yang penting, di sini ada ni. Ni. Sila lihat betul-betul ya. Resam Uthmani. Ya, bunyi dia RASM ni tapi bunyinya kita baca resam.
Resam Uthmani. Okey. Apa dia Ustazah resam Uthmani ni? Resam ni bahasa Arab sebenarnya rasmun sebenarnya. Penulisan. Maksudnya seni penulisan ya. Penulisan Uthmani adalah nama khalifah kita. Kita ada berapa orang khalifah ya? 4 orang ya. Kalau seorang khalifah, bila 4 orang khulafa ar-rasyidin. Yang pertamanya Abu Bakar As-Siddiq selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ya. So khalifah kita yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, khalifah kita yang kedua adalah Umar Al-Khattab, khalifah kita yang ketiga adalah Uthman. Inilah dia ya. Kita tambah dulu nama khalifah kita yang keempat, Ali bin Abu Talib. Ali yang menantu Nabi itulah ya. So ini Uthman ini Uthman dialah orang yang sama, dia khalifah kita yang ketiga. Okey, kenapa ambil nama dia Ustazah? Kenapa tak letak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kena tahulah, mengajilah betul lah pandai, tapi kita kena faham Quran tu. Kenapa namanya begitu? Okey, begini. Ketika di zaman Rasulullah kita tak ada Quran begini ya. Tak ada. Ini kalau Melayu kita nak panggil Quran tu bahasa Arab ya. Tapi nak panggil Quran pun boleh. Kalau kita panggil mushaf pun boleh. Kalau kita kata mushaf maksudnya Quran lah ya. So di zaman Rasulullah tak ada mushaf ni. Ayat-ayat Quran bila diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah akan panggil beberapa sahabat ya, yang untuk menulis. So sahabat ni ada yang menulis wahyu Al-Quran tadi atas batu, ada yang tulis atas kertas, ada yang tulis atas pelepah pokok pokok buah kurma tu, dan bermacam-macam kayu lah apalah pakailah. Jadinya ketika di zaman Rasulullah Al-Quran ini tidak terhimpun sebagaimana yang kita ada. Bayangkan, kerana mereka rata-rata menghafaz Al-Quran, mereka tak baca macam ni, semua hafaz sebab Rasulullah akan bacakan. So mereka hafaz semua. Hafaz tu apa? Hafal lah, orang Melayu kata hafal. Kalau Arabnya hafaz ya. So dari situlah, so ketika selepas Rasulullah wafat, ketika khalifah kita pertama Abu Bakar As-Siddiq dah jadi kacau bilau apa semua. Lepas tu ramai para seorang hafaz, seorangnya hafiz seorang, ramainya hufaz. Para hufaz Al-Quran ramai yang mati syahid ya. Sekali perang 70 orang mati. Sekali perang lagi 70 orang mati. Jadi yang Umar Al-Khattab risau. Dia cakap, wahai Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, risau saya, dia cakap, sebab kita ni lama-lama para hufaz kita ramai mati syahid ni. Jadi saya takut nanti tak ada Quran ni. Jadinya Umar melahirkan kebimbangan kepada Abu Bakar As-Siddiq, mengajak supaya usaha membukukan Al-Quran. Pada mulanya Abu Bakar tak nak ya. Mula berkata bid'ah. Bid'ah bukan maksudnya sesat ya. Bid'ah maksudnya benda yang Nabi tak buat. Okey. Jadinya tapi alhamdulillah Allah menghidayahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lepas tu dia pun bersetuju. Jadi usaha itu mengumpul saja. Kumpullah tadi. Dia panggil para sahabat yang para penulis Al-Quran tadi, pencatat Al-Quran, terhimpunlah pelepah-pelepahnya lah, batu-batu, kayu-kayu. Jadi masih belum dalam bentuk begini ya. Jadinya usaha pembukuan Al-Quran itu lebih orang kata lebih sempurna ketika di zaman pemerintahan khalifah kita yang ketiga, iaitu Uthman ya. Uthman bin Affan nama dia asal. Itulah datangnya nama Resam Uthmani. Dan syarat-syarat untuk mempelajari dan membaca Al-Quran yang kita pegang di Malaysia ini adalah kita harus menggunakan, nak kata wajib tu taklah wajib, tak pakai Quran ni berdosa, tak, tetapi kita harus menggunakan Quran yang begini, Quran Majid, Quran yang lama apa semua tu kita tak nak. Sebab apa? Dia berbeza sedikit bentuk penulisan dia. Kalau kita mahir pandai mengaji tak apa, berbentuk cara penulisan, tapi bacaan betul tak ada masalah. Tapi bagi kita yang tak mahir ni, lebih baik kita ambil ini kerana ini telah standard ni. Hampir seluruh dunia menggunakan Resam Uthmani. Yang di Mekah apa semua, di Madinah semua menggunakan ini ya. Kita kata hampir seluruh dunia menggunakan Quran Resam Uthmani. Mungkin negara yang tidak menggunakan Quran Resam Uthmani mungkin yang saya tahulah Indonesia dengan India. Itu yang tidak menggunakan Resam Uthmani. Mereka menggunakan Quran Majid ya, Quran yang lama itulah ya. So kita tak nak, kita dah pegang. Jadi mulai hari ni carilah Quran yang begini. Okey, kerana di dalam Al-Quran ini ada apa tadi yang saya kata tadilah. Ada alif pendek tadi. Alif pendek tadi apa nama dia? Alif maksurah.
Okey. Okey, insya-Allah hari ini saya akan bawakan surah An-Nas ya. Surah An-Nas di belakang. Ini semua surah lazim lah. Surah An-Nas, ikhlas. Kalau kita kata surah ikhlas, ikhlas tu maksudnya ikhlas lah ya. Surah Al-Falaq tu, falak maksudnya ilmu falak, falak fajar ya. Lepas tu surah An-Nas, An-Nas bermaksud manusia. Okey. Kita akan ayat ni pendek, jadinya kita akan nampak mad arid disukunnya di akhir ayat. Tetapi sebenarnya begini, ramai yang bertanya kepada saya, Ustazah, kita katalah satu barisan tu ada nombor katalah satu ayat tu satu barisan dalam Quran lah. Macam surah ni dia pendek-pendek ya. Jadinya dia kata, mad arid disukun ni mesti duduk kat hujung barisan. Tak. Mad arid disukun duduk di hujung perkataan bukan di hujung. Katalah satu baris ni, satu baris ayat pun nombor 1 ayat nombor 1 satu baris contoh. Jadinya dia tidak duduk di akhir ayat dia mad arid disukun duduk di akhir perkataan, dan perkataan itu, kalimah itu bebas berada di mana-mana. Katalah ayat barisan pertama surah Al-Baqarah contohlah. Boleh saja perkataan pertama tu ada mad arid disukun, perkataan kedua pun boleh ada, perkataan ketiga terpulang. Sebab mad arid disukunnya hanya berlaku jika kita nak berhenti. Tapi surah ni pendek, ayatnya pun pendek, jadi kita nampak mad arid disukun tu di hujung ayat. Tapi akan datang kita jumpalah mad arid disukun yang bukan di hujung ayat. Dia bebas. Dia berada di hujung kalimah, dan kalimah itu bebas berada di mana-mana saja. Okey. Anda boleh mengambil Al-Quran Quran. Jadi bolehlah perhatikan bagaimana kita membaca surah An-Nas ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perasan hujung tu rahim, itu mad arid disukun lah tu. Okey, kita sambung ya. Qul a'udzu birabbin nas. Pak panjang. Nas, malikin nas. Sama dua ilahin nas. Ayat 3 juga mad disukun ya. Min syarril waswasil khannas. 4 juga ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okey, saya akan baca sekali lagi, sekali lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita jumpa lagi para sahabat ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'as salamah. Jumpa lagi insyaAllah.